Introduction to the dampness. What is dampness? Dampness can be defined as water penetration through wall and other elements. Can be a serious matter, particularly to building located near water sources. Not only does it deteriorate building structure, but also damage to furnishing. Okay, so the dampness in a building could be classified as an excess of moisture that is causing a problem, cosmetic problem, the spoiling of decoration, the deterioration of the fabric structure problem, or condition that is having a adverse effect on the health of the occupant. So this most dam problem, moisture problem in the restrict building arise to the failure of material because of aging. Building detailing also can cause a problem. 83% defect in historical building in Malaysia caused by dampness. So because of the aging of the building, historical building. Poor understanding regarding the extent and nature of building defects would render inappropriate the push and scope of repair work being carried out during the conservation project. About 60% of conservation and maintenance of historic buildings are done by inexpert and inexperienced workers in Malaysia, because of poor workmanship. Dampness is serious defect occur in the heritage building. In Malaysia, a detailed diagnosis work must be conducted and the correct recommendation must be given to prevent the same defect occur in the future. So the objective of this lecture to inspect the symptom of dampness on wall column, focusing on plaster, brick and paint, identify factor contribute to dampness occur in heritage building, and then to recommend the remedial action that should be taken to overcome the problem. So scope of study, dampness determination will be based on observation and non-destructive testing using the tools, and then selected to study heritage building, study focus on the internal and external column element. Okay, work procedure, dampness study, surveying equipment and test, work method, reference code. Okay, so visual inspection and the non-destructive testing. To measure the focus on defect wall, refer to the symptom appear blistering, chalking, and staining, and so forth. 40 defect located. So, an example. The testing equipment using the protimeter or meter, hydrometer, laser distance, and digital caliper. So, ini bangunan mana? Ipoh. Okay. The moisture identify low level dampness 6% to 16%, intermediate level 18% to 21%, serious level of dampness 22% to 100%. Okay. For example, they found 40 numbers of the dampness. Okay. For procedure referral code. So they're using the code for ground floor GF, first floor FF, external column EC, internal wall IW, and external wall EW. Okay, so they indicate the dampness location in the drawing or measured drawing. Okay, causes of dampness: rising dam, roof leakage, plaster crack, defective rainwater goods, pipe leakage, and driving rain. So rising dam normally occur at the ground floor, dia naik daripada bawah. So tak ada rising dam yang first floor. Kalau first floor you kata causes dia by the rising dam, salah lah kan. Rising dam biasanya berlaku daripada ground floor kan, sebab dia
air daripada bawah tanah akan naik ke atas. So, contoh macam ni kan. Air bawah tanah naik ke atas. Kemudian evaporation tak perlu. Okay, roof leakage. Okay, roof leakage daripada atas adalah roof. Ini adalah roof problem. Okay, defect ni kita kategorikan under roof component. Roof finishes, missing roof finishes. So, defect ni adalah roof element. Kemudian turun ke bawah, ini adalah wall. So, wall, defect dia adalah dampness at the wall. And the ceiling pun sama, drop off of ceiling. So, ini defect dia, element dia adalah ceiling. Okay, component ceiling panel. And then kat sini, element dia adalah wall. So, component dia adalah wall plaster. Okay, jadi causes dia adalah daripada roof. Okay, so kalau pergi ke sini tengok ada wall is wet and damp, so because of water penetrate through the wall, roof. Jadi you nampak tak dia punya root cause dia? Kita detect di sini ada defect. Okay, kita cari lagi. Okay, punca dia mungkin daripada atas sebab kita tengok dia punya air dia basah dekat dinding ni kan. So kena tengok lagi dekat atas. Jadi causes of defect untuk ini wall dengan ceiling ni adalah roof lah, causes of defect kan. Okay. Okay, defect bagi roof adalah missing of roof lah kan. So causes of defect kat sini adalah missing of roof ataupun roof finishes, roof tile, okay, missing of roof tile, okay, baru jadi yang ceiling. Tetapi dekat sini defect dia adalah missing roof tile. Causes dia lain pula kan. Causes dia mungkin jadi maintenance, lack of maintenance, dia tak replace ataupun ada apa orang panggil daripada maintenance team yang tak tutup ke, ataupun dia pecah kan, kena timpa dia pokok kan, ataupun rotten timber dia patah structure, so roof tile ni dia tercabut. Faham tak setakat ni? Faham sir? Faham sir. Faham. Faham. Azmi, cerita balik. Kalau pasal roof leakage ni selalunya daripada roof tiles yang hilang, and then water tu akan go to the wall, and then jadi wall dampness happen lah because of water penetration from roof daripada atas. Okay. So root cause dia macam mana? Apa dia sir? Root cause. Roof broken. Root cause. Dia roof covernya rosak. Tak. Okay, sekarang ni defect yang kita tengok adalah defect dampness dekat wall kan. So apa causes dia? Process. Causes. Water penetration from roof lah. Roof tiles yang broken. Okay, roof tile broken atau missing. Okay. So Missing. defect dekat roof ni apa defect dia? Missing or damage. Okay. Lagi? Mungkin missing ataupun falling object from daripada atas ke, and menyebabkan dia broken. Okay, right. So macam tu lah, you tengok sesuatu defect, dia mesti berkait-kait lah. Jadi you kena cari root cause yang sampai ke punca sebenar dia lah, apa punca sebenar sesuatu defect. Okay, dan you kena bezakan defect tu berlaku kat mana. Macam ada yang tanya saya, apa nama dia tanya, ceiling kan, okay, ada ceiling dampness ni, adakah kita nak letak dia sebagai roof defect? Tak. Ceiling dampness adalah ceiling dampness lah, causes dia adalah daripada roof. So roof defect, you kena cari roof punya defect lah kan, apa defect dekat roof ni. So apa causes dia dekat roof. Okay, dia berbeza lah, dia tak sama.
Dia tak boleh katakan shielding, dampness kat shielding tapi roof defect. Defect tu adalah defect di elemen ataupun komponen di roof, tidak. Okay. Faham yang tu? Faham saya. Faham saya. Ada 2 orang je kelas ni kan, yang lain tak ada. Faham saya. Faham saya, faham. So yang lain tidur. That's why saya suruh buka kamera tengok. Orang ni tak boleh percaya kat belakang tidur. Dah buka kamera. Khairil, mana Khairil? Bawa masuk. Bawa bangun tidur Khairil. Okay, seterusnya apa yang ni ya? Okay, ini adalah location of defect yang diletakkan secara detail. Dia tu letak nama defect kat sini tau. Okay. Dia macam-macam jenis format lah. Kadang-kadang dia terus letak kat sini kan. Tapi yang ini yang buat ni pun mungkin daripada bidang lain. So yang ini boleh juga kita letak sebagai coding. So you letak je coding, nanti refer kepada checklist. Baru kita tahu apa defect yang sebenar lah. Okay. Penting juga untuk identify location of defect ni untuk memudahkan kerja-kerja perbaikan lah. Dia nak cari kat mana defect tu berlaku. Okay. So plaster crack. Okay, plaster crack ni juga dia boleh causes dia ada juga disebabkan oleh dampness. Tetapi tidak semua crack disebabkan oleh dampness lah. Okay. Salah satunya penetration of water into the wall boleh menyebabkan dampness. Okay. Itu salah satunya lah kan. Ada lagi yang lain. Okay. Sebab dia bila air ada dalam plaster, so bila kena panas, hujan, sejuk kan, panas, hujan, so plaster tu boleh crack. Okay, yang lain disebabkan oleh defective rainwater downpipes. Okay, tengok dia putus kat sini, tak sambung balik, dia boleh menyebabkan dampness. So air lama-lama dia akan serap masuk ke dalam dinding ataupun kolom. Jadi dia boleh merosakkan building material. Air ni mudah merosakkan building material. Okay, sini pun sama, pipe leakage. Okay. Ini rising dam, driving rain. Driving rain. Okay, driving rain ni dia expose to the rain water. Okay. Air yang terpias kan. So kalau dia lambat kering, dia boleh menyebabkan dampness juga. Tapi tengok tempat lah kan, tak semua tempat dia boleh jadikan dampness. Ini tak ni sangat. Okay. So tengok roof defect yang you all nak discuss esok. Ni roof defect. Okay. Tengok macam mana keadaan roof defect. Okay, contoh-contoh roof defect. Flat roof defect pun ada. Okay. So contoh-contoh ada kat dalam ni, you boleh tengok lah. Okay. Ni apa? External wall, internal wall. So disebabkan oleh roof, internal wall pun problem. So ada pokok di atas roof, flat roof ni. Ni flat roof, okay. Pitch roof. So ada je pokok di atas flat roof, dia boleh penetrate dia punya root, akar dia ke dalam konkrit. So daripada situ apa nama ni apa panggil keadaan konkrit akan jadi apa namanya rongga lah kan, ada
ada hollow kan. So hollow kan. Dia akan ada rongga, so air boleh penetrate melalui akar tu lah. Okay. Kalau pokok ni mati dan akar tu ada dalam konkrit, itu pun bahaya juga sebab bila ruang dah terbuka, air akan lagi mudah masuk lah ke dalam konkrit. So seboleh-bolehnya kita mengelakkan daripada konkrit air masuk di dalam flat roof. Kalau tak, dia akan mula meresap ke dalam keseluruhan flat roof ni. Okay. Dia akan masuk keseluruhan flat roof. So, dia boleh menyebabkan dampness di bahagian bawah. Satu. Yang kedua, dia juga boleh menyebabkan corrosion to the reinforcement bar di dalam konkrit, di dalam flat roof ni lah. Reinforcement bar. So, lama-lama dia akan boleh, dia boleh melemahkan struktur konkrit. Okay, conclusion, recommendation, tak ada apa. Dah habis dah untuk minggu ni? Takkan dah habis sekejap ada lagi. Okay, setakat ni ada soalan tak? Nampak muka macam nak tidur je semua. Bangunan dah dapat semua lah, bangunan. Dah, sir. Dah, sir. Untuk defect tu, kalau you tak dapat dalam satu bangunan, you boleh cari bangunan yang lain lah. Contohnya dekat bangunan yang you buat tu, you tak boleh akses kepada roof kan? Okay. Ataupun bangunan yang you pergi tu tak ada roof. Ada ke bangunan tak ada roof? Ada kan? Semua ada roof kan? So, you tak boleh akses ataupun tak ada defect dekat situ kan? So, you carilah bangunan lain yang ada defect. Sampailah you jumpa 5 defect tu. Okay. Ada yang tanya saya, macam mana soalan dia? Lebih kurang macam dia kata, oh kalau tak ada defect roof, so tak payah buat lah untuk roof tu kan. Okay. You all punya pandangan macam mana? Nak buat ke tak nak buat? Kalau tak ada defect dekat bangunan tu. Badril? Ini saya. Buat. Buat. Roof defect tu, buat lah kan? Ada. Okay. Sebab setiap 555 tu semua ada markah kan? So kalau you tak buat, macam mana saya nak bagi markah? Pakai tak ada markah lah kan? Okay, tak ada roof defect, tak ada markah untuk roof punya portion. Ya. So besok kita tengok on the roof defect dulu. Okay, nampak slide tak nampak? Nampak? Nampak, saya nampak. Nampak, Ya. sir. So, yang ini crack. Saya ajar dulu sebab apa? Sebab next week you dah buat this week untuk roof defect kan? Next week untuk internal wall, external wall. Apa? Sanitary tak silap. Service, sir. Services. Services. Services lah. Sekejap, tengok ada mental services tak? Tak ada.
roof. Sampai suruh masuk sini. Yalah, tak apa. Kita tengok crack dulu. Okay, so structure crack can be defined on the beam, column and slab. Okay, so yang pertama you nak identify sama ada dia adalah crack, structure crack ataupun tak, you kena tengok dari segi location dulu. Okay, yang pertama tengok dari segi location ataupun elemen apa yang berlaku crack tu lah. Okay. Yang kedua, you tengok sama ada crack size tu berlaku di mana. Contoh, kalau berlaku di beam, okay, beam, berlaku di beam, tetapi crack tersebut hanya berlaku di plaster saja kan. So, itu adalah structure crack ataupun tak? Tak sir. Tak kan? So, dia plaster crack. It's not the structure crack. Tetapi kalau dia berlaku di beam dan crack tu berada di konkrit, bahagian konkrit. Okay. So bila berlaku di bahagian konkrit, baru kita ambil ukuran dia sama ada ukuran dia melepasi ukuran structure crack ataupun tidak. Structure crack kalau mengikut standard civil engineering punya ni above than 3 mm ataupun 3 mm lah. Above than 3 mm dia katakan dia sebagai structure crack. Tapi kalau below than 3 mm dia punya lebar dia, crack width dia, tidak dikira sebagai structure crack. Tetapi kena tengok location, berlaku di structure element dan structure surface. Okay, structure surface konkrit lah kan, bukannya plaster. Kalau berlaku kat plaster itu bukan structure crack. Ini betul-betul kena ingat lah, jangan salah ni, malu kat orang. Okay, so jenis-jenis crack yang berlaku ada fracture crack, shear fracture crack, functional crack, bond slip crack, disturbance crack, tension crack untuk dekat beam. Okay, column, horizontal crack, diagonal crack, corrosion and bond crack. Okay, dekat slab ada flexural crack, top failure crack, and then shrinkage crack. Okay. So, non-structure crack, ini non-structure crack. Untuk kita tentukan dia disebabkan oleh apa? Moisture, temperature, crazing, effect of gases, liquid or movement of the material. Okay, dekat wall kan, mortar, sementara dia nak settle tu, dia ada movement sikit. So, that's why ada crack, hairline crack. Jadi, yang itulah crack yang non-structure crack. Okay, you tengoklah nanti you baca. Okay, crack on wall because of aging and okay, kalau macam case macam ni, aging and bonding. Kemudian ada juga disebabkan oleh movement ataupun curing process boleh menyebabkan crack juga. Okay, so yang ni center panel. Okay. Kalau berlaku di center, ini ada kemungkinan berlaku settlement di bahagian hujung belah kiri atau belah kanan ni kan. So boleh disebabkan settlement sebab dia jatuh kedua-dua belah, so dia akan crack di sini. Kalau dia jatuh di tengah, dia akan crack di bawah. You all belajar structure dulu kan? Dengan Puan Naridah. Dengan siapa? Cik Zul. Sir Zul. Sir Zul kan. Okay. So kalau you tengok beam tu, kalau tension dengan compression kan. Kalau tension dia di bawah kan. So kalau dia crack, dia jatuh di bawah lah. Okay, so yang ini bay window corner, ada crack. So yang ini crack tu. Okay, sekejap So, 4 type of crack in concrete columns.
Okay, yang pertama diagonal crack, dia akan berlaku macam ni, column. And then dia ada horizontal crack. Okay. Yang ini disebabkan oleh splitting crack. Okay. Kadang-kadang dia disebabkan oleh beban yang terlalu tinggi daripada atas ataupun disebabkan oleh reinforcement di dalam ni dia dah berkarat, itu korot. Bila dia korot, reinforcement tu akan mengembang. So mengembang dia akan tolak konkrit ni keluar lah. Okay, that's why dia jadi gini. So corrosion crack tadi yang contoh macam tu juga, dia disebabkan oleh reinforcement tu dia mengembang. Okay, elastic deformation, dia dah bergerak. So yang ini memang serius lah structure macam ni. Thermal movement pun boleh jadi disebabkan oleh panas dan sejuk, dia mengembang dan mengecut, pun boleh jadi crack. Okay, chemical reaction, terlalu terdedah kepada chemical, kemudian ada juga terlalu terdedah kepada apa panggil, tempat yang di tepi pantai kan. Okay. Saya banyak buat inspection rumah-rumah ataupun bangunan di tepi pantai, dia punya structure dia lebih poros lah kan, dia punya konkrit tu lebih poros. Sebab kalau ada rising dam daripada bawah, air yang naik tu adalah air bercampur dengan air masin lah. Kemudian dia punya sekitar pun udara dia pun apa, wap air dia pun ada banyak air masin kan. So dia lebih mudah poros untuk dia punya konkrit. So apabila konkrit dah poros, ada crack, so dia akan penetrate masuk ke dalam reinforcement. So reinforcement tu akan mula berkarat lah. Okay. Shrinkage crack pun sama, semasa apa nama ni, semasa pouring system, pouring process, okay, dia terlalu cepat kering, dia boleh menyebabkan shrinkage crack, ataupun dia lalu lebih air, dia boleh menyebabkan shrinkage crack, ataupun quality of cement tak bagus, boleh menyebabkan shrinkage crack. Okay, foundation movement, ini bergeraklah, ataupun settlement of soil. Apabila bergeraknya tanah, bangunan turut bergerak. So dia akan tengok mana yang bergerak lah. Kalau bergerak sebelah kiri, yang sebelah kanan akan crack lah. Okay, dia crack di sebelah opposite daripada mana yang dia turun tu. Okay, so ataupun kalau dia nak tengok kolom tu ada settlement atau tak, dekat bawah kolom ada crack sikit, tapi dekat atas kolom dia crack lebih besar. Okay, itu adalah settlement punya simptom lah. Okay. Okay, yang ini ada settlement. Okay. So settlement foundation di belah sini ya. Okay, earthquake, ini biasalah kalau berlaku earthquake memang boleh kata crack lah. So vegetation from the plant boleh menyebabkan tree boleh menyebabkan apa namanya, tanah di dalam ni dia akan jadi kosong. Okay, contohnya bila kita tebang pokok ni, pokok mati, tanah akar dia mereput. Bila akar reput, so tanah kat bawah ni akan kosong, jadi foundation akan turun lah. Okay. Kalau dia hidup masih lagi okey, bila dia mati dia akan kosongkan tanah tu sebab akar tu dah penuh kan. Okay, poor construction practice, ini you all dah belajar saya lepas. Okay, untuk repairing works, okay, pakai epoxy injection ataupun cement injection ataupun grouting injection. Okay, routing and the sealing, okay, masuk grouting pakai cement, inject stitching, permanent structure repair solution, necessary repair. Okay, drill the hole on the both side of the crack, cleaning the hole and anchoring the leg of the stepper in the hole with non-string grout. Okay, sama lah. Okay, masukkan grouting juga. Gravity filling pun sama, dia style sama macam grouting. Okay. Drilling and plugging sama, sistem macam grouting juga. Kita buat lubang dan masukkan grout. Dry packing, low water content mortar followed by tamping or ramming or mortar into the place of the hardcore. Okay, so ini macam patching lah kan, kita tampal balik.
polymer emulsion, monomer system, effective repair some crack, monomer system, liquid consisting of monomer will polymerize into solid. Okay, so kita masukkan je cair, lama-lama dia keras, so dia jadi ni lah. Okay, yang penting correctly diagnose the sources of dampness before remediation stage. Jadi you kena tengok dulu remedial sources dia yang saya sebut tadi, root cause dia. Cari sampai ujung apa punca kerosakan tersebut atau punca defect tersebut lah, barulah you boleh selesaikan. Okay, cara selesai daripada awal. Contoh tadi, selesaikan bumbung baru repair shielding, lepas tu baru repair wall. Jadi you kena ikut susunan dia lah. You tak boleh nak you repair wall dengan shielding, bumbung you tak repair lagi. So masa you repair tu hujan kan contohnya kan. So sama juga, yang bawah akan rosak lagi sekali kan. Jadi susunan ataupun sequence of your repairing works, proposed repairing work tu penting. Sam ni kita akan tengok detail on the repairing works. So you carilah buku-buku yang berkenaan dengan repairing work yang you boleh refer. Banyak buku yang ada dekat dalam library online ada. Macam-macam lah. Okay. Lagi ada soalan? Laju sikit ke tak? Laju sangat? Okey lah. Apa saya sebut tadi corrosion kan? Saya nak tunjuk satu gambar corrosion. Sir, Ya. mana nak dapat slide yang Sir tunjuk tadi? Dalam future. Oh, okay. Bawah nama Dr. Suryani. Okay, thank you, sir. Sekejap Okay, tengok kat sini, nampak tak? Nampak Tak keluar lagi sih. Tak keluar lagi? Baru ada. Okay, nampak dah, sir. Okay, so ini retaining wall, asal dia, retaining wall. Okay, so ada crack. So bila ada crack, asal punca crack ni adalah water penetrate into the retaining wall, into the concrete lah. So bila dia dah masuk air dalam concrete ni, reinforcement dalam concrete mula berkarat.
So bila berkarat dia kembang dan dia menyebabkan crack kat sini. Tengok. So lama-lama dia boleh pecah. Dia tengok. Okay, dia dah pecah kan. Dia dah mula pecah dia punya konkrit. Okay, itu punca dia. Okay, nampak Yang lain Nampak sir. ni tie aku. Yang ni gunakan infrared imager. Kita tengok dari segi dampness. Okay, yang ini water penetration daripada flat roof. Okay. So tengok dia dah penetrate sampai ke lampu ni. Okay. Tengok. Ini real case Right. Okay, ni kita nak tengok macam mana apa nama ni? Window ni dia ada leaking dekat seal kan. Window seal ni dia install window dia ada seal di antara apa nama ni wall and window kan. So nampak dia ada dampness kat situ kan. So kat situ dia ada leaking lah. So air boleh penetrate kat window seal. Lain tak ada ni roof. Okay. So itu je lah nak tunjuk. Okay, sir. Ini real case lah ni. Tapi yang ini you all tak sampai lagi kot tahap macam ni kan. Ada apa? Buat prop Macintosh sehinggalah buat test guna UPV, ultrapulse velocity untuk tahu kekuatan konkrit. Kemudian guna half cell potentiometer untuk tahu peratusan pengaratan. Okay, yang ini NDT lah. Kita nak tengok berapa persen dia berkarat. So kalau tengok ini more than 200 50% berkarat lah. Okay. Kalau more than negative 350 dia 90% lah. So mostly yang ini 50% berkarat lah kan dia punya corrosion, apa nama ni, dia punya steel reinforcement di dalam konkrit. Okay, yang ini crack monitoring, kita tengok pergerakan crack. Okay, dua minggu. Okay, macam mana dia bergerak. Okay, ada yang bergerak, ada yang tak, semua tak bergerak ini. Okay. Okay, ini contoh lah. Contoh report. Okay, alright. Ada soalan? Report ni tak ada saya tak bagi report ni, tak boleh bagi. Private and confidential. So far okay sir. Ada soalan? Tak ada sir. Tak ada? Yes. Floor boleh jadi damage ke sir? Macam mana? Floor? Ha? Dia boleh jadi damage juga ke? Floor dampness boleh? Soffit lah daripada bawah kan. Dia leaking daripada atas kan. Kalau macam floor apa? Apa panggil tu? Toilet kan. So toilet tu waterproof problem dekat atas. Dekat bawah dia akan jadi dampness.